Dah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon arah. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah hadirin dan hadirat, sejarah Perang Uhud merupakan peperangan kedua umat Islam pada tahun ketiga Hijrah di pinggir Bukit Uhud. Perang Uhud terjadi kerana perasaan marah dan dendam kaum Quraisy yang telah dikalahkan oleh tentera Islam yang baru saja berjaya mengalahkan mereka. Antara tentera Islam dan tentera Quraisy, Perang Uhud adalah pelantar bagi orang-orang Quraisy membalas terhadap kekalahan ketika Perang Badar. Pertempuran ini disertai 1,000 orang menuju ke Uhud, tetapi 700 orang saja berjaya sampai ke medan perang. Hal ini kerana di pertengahan jalan, 300 orang berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah ibn Ubay, iaitu ketua orang munafik. Tentera Quraisy seramai 3,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan ibn Harb. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi dengan membahagikan tentera kepada 3 pasukan, kanan, kiri dan berhadapan melawan musuh. Manakala pasukan pemanah seramai 50 orang yang diletakkan di atas Bukit Uhud. Semua tentera pemanah ini tidak dibenarkan meninggalkan tempat masing-masing kecuali dengan arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada kalah atau menang. Pertempuran ini bermula dengan perang tanding antara dua pihak yang dimenangi pihak Muslim. Kedua-dua tentera pasukan kemudian mula bertempur dengan tentera Islam dan berjaya menggoyahkan tentera Quraisy. Pasukan pemanah Muslim lalu turun dari Bukit Uhud apabila melihat tentera Quraisy lari meninggalkan medan perang. Mereka berebut-rebut mengambil harta rampasan sehingga mereka lupa larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak meninggalkan Uhud. 1 untuk kau, 1 untuk aku. 2 untuk kau, 2 untuk aku. Apa lagi Abadalah untuk kau, abadalah untuk aku. Untuk kau, untuk aku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta maaf kerana itu bukan cara mereka mengira. Itu hanya lakonan saya saja. Abdullah bin Jubair berkata, "Lupakah kalian dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak meninggalkan Uhud walau apapun yang berlaku?" Melihat pasukan pemanah Muslim turun dari Bukit Uhud, Khalid bin Walid, ketua kuda Quraisy, memaki, "Mereka ada pemanah di atas bukit itu! Serang dari belakang!" Dalam serangan tersebut, tentera Islam terkepung dan menjadi lemah. Kemudian tersebar habar angin, "Muhammad sudah mati! Muhammad sudah mati! Muhammad sudah mati!" Keadaan tentera Islam menjadi kucak-kacir. Walau bagaimanapun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih selamat dengan perlindungan beberapa orang sahabat. Dalam keadaan yang sangat genting itu, Ubay bin Khalaf mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil sebatang tombak dan terus merejam ke leher Ubay bin Khalaf lalu membunuhnya. Beliau adalah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Beberapa orang sahabat juga telah terbunuh ketika bertindak melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membuat perisai. Namun, baginda mengalami luka pada muka, bibir, kedua-dua lutut, pipi dan patah giginya ketika terjatuh ke dalam perangkap yang digali oleh Abu Amr Ar-Rahab. Kekalahan dalam Perang Uhud juga telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala
kafir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan dalam perang Uhud? Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu di perang Badar. Dan kamu bertanya, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, ini dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat 165. Perang Uhud juga telah memberikan pengajaran kepada tentera Islam agar mengikuti serta mentaati taktik yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik. Kabilah-kabilah Arab mulai memandang rendah terhadap umat Islam tanpa diduga. Kesimpulannya jelas pada kita bahawa perang Uhud, umat Islam semakin bersedia menghadapi musuh mereka secara bersama-sama. Pihak Islam juga menyadari bahawa orang-orang Quraisy tidak akan menghentikan segala tindakan mereka ke atas umat Islam selagi umat Islam tidak dihapuskan. Tahukah anda tuan dan puan-puan, ini cerita jadi satu tauladan. Umat Islam bersatu teguh, bercerai kita roboh. Bercerai kita roboh. Bercerai kita roboh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik Muhammad Danish. Ya. Pedang dan perisai tu beli di mana? Beli di mana atau buat sendiri? Bapak belikan. Masya Allah. Jadi ni dah boleh berperang InsyaAllah. Okay, Masya Allah, saya amat kagum sekali lagi. Satu persembahan yang penuh dengan kreativiti daripada pantun hingga ke jenaka, hingga ke lari ke sana ke sini. Masya Allah sangat. Suara yang amat lantang dan jelas. Sekali lagi syabas. Teruskan dengan usaha adik. InsyaAllah akan berjaya. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustazah Hadiah.